Tips buat rendang daging wangi dan sedap. Sesuai sangat menu raya. Jom. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh. Kali ni Mok Teh akan share resipi mood raya lagi iaitu resipi rendang daging. Rendang daging ni sedap dimakan di pagi raya kan, bersama ketupat, kuah kacang, sambal bilis, lontong dan sebagainya. Okey, di sini Mok Teh akan tunjuk bagaimana Mok Teh sediakan resipi rendam daging ni. Sedap, memang sedap. Dan tips macam mana nak buatkan rendang daging kita tu berbau wangi dan sedap. Okey, di sini Mok Teh tunjuk cara. Jom tonton sampai habis. Jom layan. Baik, kita sediakan bahan-bahan yang diperlukan. 1 kilo daging direbus. 1 pack kerisik kelapa yang segera, atau nak guna kelapa dan disangai pun boleh. 1 biji bawang besar. 7 biji bawang kecil merah. 5 ulas bawang putih. 1 inci lengkuas. 1 inci halia. 1 inci kunyit hidup. 2 batang serai. 2 sendok cili yang telah dikisar. 3 keping asam keping. 3 helai daun limau purut. 1 helai daun kunyit. 2 ketul gula Melaka. Seeloknya diketuk terlebih dahulu untuk senang dihancur. Sedikit santan pekat. Sedikit minyak untuk menumis. Dan akhir sekali sedikit garam. Dan sedikit perasa. Sesuai selera Okey, baik. Mula-mula kita akan rebus daging terlebih dahululah, dipotong kecil-kecil dan kita rebus. Lepas tu pastikan kerisik ni adalah penyedap rendang jugalah. Macam biasalah, macam lengkuas, halia, kunyit. Sediakanlah bahan-bahan penting tu untuk buat rendang. Okey, bawang putih, bawang besar kan, bawang merah kecil tu. Okey. Ini semua kita akan
potong-potong terlebih dahulu. Okey, Mak Teh potong serai dulu ya. Dua batang serai. Ketul pula. Okey. Dua batang serai tu Mak Teh potong kecil-kecil lah. Ni semua tujuan ni semua ni untuk dikisar lah, dikisar halus ya. Okey, bahan-bahan yang Mak Teh nak nyatakan ni semua kita akan potong dan kita akan kisar halus. Okey, Mak Teh potong pula bawang besar. Potong kecil-kecil lah. Bawang besar kalau nak masuk satu gitu kan susah untuk dikisarkan, di blend. Jadi kita terpaksa kena potong dululah untuk menyenangkan kerja pengisaran. Okey, lepas tu bawang putih, 5 ulas bawang putih tadi dipotong juga. Okey. Buat rendang ni sebenarnya tak susah pun. Kalau tahu cara dia tak susah pun. Okey, potong halia. Okey. Sebenarnya dalam rendang ni kalau yang suka boleh juga taruh 3 sekawan tu. Macam bunga lawang kan, apa semualah tu yang 3 sekawan tu kan. Tapi Mak Teh dalam ni Mak Teh tak suka taruh tu, jadi Mak Teh tak taruh lah. Sebenarnya boleh taruh tu yang 3 sekawan tu. Okey, cuma Mak Teh nyatakan je lah dalam video ni. Tapi Mak Teh tak taruh sebab Mak Teh ni buat sesuai selera Mak Teh kan. Okey, jadi anda kalau sesuai selera anda, kalau anda suka, anda letaklah ya. Okey. Okey, lepas tu dah potong semua tu. Okey, ke semua bahan-bahan yang Mak Teh nyatakan tadi tu boleh masuk dalam pengisar lah. Okey, kejap lagi kita akan kisar dia. Okey, masukkan dalam blend. Lepas tu masukkan sedikit air lah. Okey, lepas tu kisar. Okey, sambil kisar tu sediakanlah, masukkanlah minyak dalam kuali. Okey, lepas dah dikisar tu, okey, minyak dah hampir panas, boleh masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Kan? Ni kan nak cakap. Okey, lepas tu masukkan 2 sendok cili kisar. Okey, cili kisar ni sebenarnya Mak Teh dah kisar dahulu. Tapi kalau nak campur terus cili kering dalam masa kita blend dia tadi pun boleh. Okey. Sebab cili kisar ni Mak Teh dah ada, jadi Mak Teh tak campur lah lada kering tu kan. Cili kering tu masa Mak Teh nak blend tu sebab dah ada, Mak Teh sendukkan ajalah 2 sendok. Okey, jelas ya. Okey, lepas tu kita rendekkanlah atas kuali tu perlahan-lahan, dengan api yang perlahan-lahan. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu slow, sedang-sedang lah ya. Okey, sehingga pecah minyak. Okey. Okey, lepas tu kan dah renek macam gitu kan, boleh masukkan daging. Daging kita telah direbus tadilah. Maknanya kita rebus tu dah empuk tau. Lepas tu kita masukkan dalam ni, kita renekkan lagi lah. Biar daging kita gunakan ni memang betul-betul empuk lah. Baru sedap digigit kan. Tak adalah terlekat dekat celah-celah gigi tu, betul tak? Nanti satu hal pula, itulah. Dah sedap makan ni kan, tiba-tiba terselip pula kat gigi, daging keras. Itulah kan, harap-harap jangan jadi gitu lah ya. Okey, lepas tu masukkan 3 keping asam keping ke dalam renekkan rendang kita ni. Okey, biar dia tercampur sebati air air asam keping, rasa masam-masam kan. Okey, tercampur semua, sedap lah kan. Okey. Rendang daging ni memang sedap. Itulah. Okey, lepas tu masukkan sedikit santan pekat. Okey. Santan ni terpulang ya. Okey. Kalau boleh jangan terlalu banyak lah. Sebab rendang ni kita akan keringkan dia sampai dia kering lah. Ada yang suka tak berapa kering pun boleh, terpulang lah kan. Kalau yang tak nak berapa kering tu jangan renekkan terlalu lama. Maknanya dah basah-basah sikit dah boleh angkat. Sebab ada kadang-kadang dia suka makan kuah, kan. Ada yang suka rendang ni yang kering. Terpulang pada sesuai lah pada selera kita ya. Okey, dah masukkan santan tu, kita kacau-kacau lah sehingga sebati. Masa ni nak kena renek dengan api yang perlahan, sehingga kuah dia tu kering lah, sehingga kering. Masak rendang ni memang lama lah. Itulah. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam sesuai selera ya. Okey. Nak taruh garam, perasa ke apa sesuai selera lah ya. Okey, lepas tu kacau-kacau supaya garam yang kita taruh tadi sebati. Okey. Lepas tu sedikit
Perasa. Mak Teh taruh juga sedikit perasa. Okey, bau aroma apa rendang ni apa menusuk kat hidung ni ha. Okey, lepas tu kita akan masukkan kerisik lah, kerisik kelapa. Okey, kerisik ni Mak Teh guna yang dah apa, yang dah belilah paket, dan paket yang dah beli tu senang. Yang segera lah senang cerita. Okey, kalau tak nak pakai yang segera pun boleh sangai kelapa lah. Kelapa parut tu disangai. Boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau nak guna cara tradisional macam tu pun boleh. Nak yang paket yang dah apa, yang dah segera pun boleh. Okey. Renekkan sehingga kering. Renek lagi sebab rendang kan lama masaknya. Fahamlah. Siapa yang masak rendang, biasa masak rendang tu fahamlah kan. Okey, lepas tu masukkan 2 ketul gula Melaka. Okey, gula Melaka ni seloknya diketuk-ketuk dululah, baru cepat hancur. Okey, lepas tu renekkan lagi. Kacau-kacau, renekkan lagi. Macam itulah, begitulah seterusnya sehingga dia kering. Begitulah masak rendang. Itulah. Nak tahu masak rendang macam ni lah, lama sikit. Okey. Renekkan atas api yang perlahan. Okey, lepas tu sementara kita renekkan rendang kita tu, kita potong lah. Okey, Mak Teh potong daun daun kunyit dan daun limau purut. Okey, ini adalah tips mewangikan rendang kita. Ini adalah satu tips yang mewangikan rendang daging tu. Memang sedap lah. Dan ada juga orang yang tak suka masukkan daun kunyit dan daun limau ni. Tak tahulah Mak Teh. Bagi Mak Teh kalau tak taruh ni rasa tak macam rendang kot. Itulah. Tapi sesuai selera lah, selera masing-masing kita tak tahu kan. Okey. Tapi bagi Mak Teh memang untuk mewangikan rendang, inilah petua dan tipsnya. Okey. Okey, renekkan lagi dagingnya sebab belum kering lagi. Okey, Mak Teh tutup biar dia cepat kering lah. Okey. Okey, hampir 2 jam juga ni. Okey, Mak Teh renekkan dia. Nampak tu. Okey, lepas tu Mak Teh akan taburkan daun daun yang Mak Teh potong tadilah. Okey, daun kunyit dan sedikit daun limau purut. Tapi Mak Teh tak masuk semua ya. Sebab nanti separuh nanti Mak Teh akan taburkan lagi masa nak makan tu. Itu sebenarnya tip mewangikan rendang tu. Itu cara Mak Teh lah kan. Cara anda Mak Teh tak tahulah. Wallahualam kan. Okey. Setiap masakan ni setiap orang tu ada cara dan masakan dia tersendiri. Kan. Okey. Okey, tara. Rendang Mak Teh pun dah masak. Dah disejukkan. Okey, lepas tu Mak Teh ambil lah daun limau purut dan daun kunyit yang telah dipotong tadi. Lepas tu taburlah, hiaskan dia. Rasa gigitan daun kunyit dan daun limau purut tu sedap sebenarnya. Okey. Selamat mencuba kepada anda yang ingin belajar masak rendang. Okey. Ikut step by step apa yang Mak Teh sarankan dalam video ni, insya-Allah jadi dan sedap. Dan wangi rendang kita tu. Tak gitu. Itulah sedikit tips masak rendang by Mak Teh. Okey. Moga perkongsian Mak Teh ni bermanfaat untuk anda semua, dan anda boleh catat kalau anda nak buat nak belajar ikut resipi Mak Teh ni. Masak rendang ni senang je. Biasalah rendang ni sesuai untuk menu hari raya atau bukan menu hari raya pun, memang kalau yang suka rendang tu memang boleh masak lah. Okey. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak perkongsian masak rendang dan tips mewangikan rendang tu by Mak Teh. Moga perkongsian Mak Teh bermanfaat untuk anda semua. Okey. Dan terima kasih Mak Teh ucapkan kepada yang selalu mengikuti Mak Teh dan menonton siaran Mak Teh ni. Dan kepada yang baru menonton, selamat datang Mak Teh ucapkan. Okey, jangan lupa like, komen yang membina dan subscribe channel Mak Teh ni ya. Dan jangan lupa hidupkan tombol loceng tu untuk dapatkan segala resipi terbaru daripada Mak Teh.
Okey, jadi anda tidak ketinggalan setiap resipi terbaru daripada Mok Teh. Moga perkongsian Mok Teh ni bermanfaat dan memberi ilham kepada anda. Salam sayang daripada Mok Teh. Sampai jumpa lagi di lain siaran bersama Mok Teh. Bye. Sayang you all semua. Assalamualaikum.